Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Kita bertemu dalam pertemuan pada program Sejarah Mekah, dan mudah-mudahan adanya manfaat daripada pertemuan ini. Minta maaf pagi tadi kita tidak dapat bersama dalam program Hayati Quran, dan insya-Allah hari ini kita akan kongsi dan kita akan sambung cerita berkenaan tentang pembesaran Masjidil Haram. Sebelum kita mula, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al-huda wad dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di Facebook page Umar Aziz. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Semalam kita telah kongsikan berkenaan tentang pembesaran Masjidil Haram oleh Khalifah Umar bin Khattab, disusuli dengan pembesaran besar juga oleh Khalifah Al-Mahdi, dan disusuli pembesaran ataupun bukan pembesaran, penggantian atap dan juga bahagian yang telah rosak oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni, sehinggalah anak dia berjaya menyiapkan Sultan Murad daripada Kerajaan Uthmaniyah pada tahun 1576 Masihi bersamaan dengan 984 Hijri. Semalam kita telah kongsikan berkenaan apa yang dilakukan oleh keluarga-keluarga Saud yang mana merupakan pemerintahan kerajaan Arab Saudi pada pembesaran Masjidil Haram. Maka kata penulis buku, antara yang mula-mula melakukan renovation pada Masjidil Haram adalah Raja Abdul Aziz daripada keluarga Saud, ataupun kita panggil sebagai Alus Saud, yang daripada situlah datangnya nama Arab Saudi dan sebagainya. Bilakah Raja Abdul Aziz mula-mula pada waktu itu melakukan pembesaran? Pada bermula tahun 1344 Hijri. Bermula tahun 1344 Hijri. Kalau Masihi berapakah tarikhnya? Pada tahun 1925 Masihi. Maka itu permulaan pembesaran dan renovation oleh keluarga Saud. Maka apakah yang beliau buat? Maka pada waktu itu fokus beliau adalah pada waktu itu menukar dan juga membesarkan tempat tawaf. Lalu banyak binaan-binaan yang sebelum ini ada di tempat tawaf, seperti mana Telaga Zamzam, binaan yang berada di atas Telaga Zamzam, maka telah diratakan. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita boleh nampak gambar-gambar lama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar, sebab Telaga Zamzam kita dah cerita lama dah. Okey. Ini contoh gambar-gambar lama. Maka antara fokusnya pada waktu itu oleh Raja Abdul Aziz adalah mengalihkan ataupun menutup kawasan Telaga Zamzam. Maka dah tak ada lagi orang yang boleh pergi ke kawasan itu, orang awam, orang luar. Kemudian kita nampak sebelahnya ada pintu gerbang Banu Syaibah
maka itu dialihkan. Kemudian kita nampak adanya binaan makam Ibrahim di depan pintu Bani Syaibah, maka dikecilkan seperti kita lihat pada zaman kita. Kemudian kita nampak adanya mimbar bersebelahan, berhampiran dengan makam Ibrahim, maka mimbar itu dialihkan. Maka inilah antara yang dibuat oleh Raja Abdul Aziz pada waktu itu. Yang pertamanya, membesarkan kawasan-kawasan sa'i dan ditutup bahagian-bahagian yang sebelum itu ada di tempat sa'i. Maka macam zaman sekarang, orang dah tak tahu dah di manakah apa tempat asal Telaga Zamzam. Dah tak tahu. Dulu orang masih tahu bila ditutup. Pada awalnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada awalnya kita boleh nampak masih lagi ada mozaik yang pada waktu itu menunjukkan kepada ini adalah Telaga Zamzam pada awalnya. Namun sekarang ini mozaik itu telah digantikan seperti biasa. Maka ini fokus oleh Raja Abdul Aziz, dia telah tutup kawasan kawasan-kawasan yang berada di tempat tawaf. Yang kedua, pada waktu itu beliau telah menukar atap-atap yang ada di kawasan tempat tawaf. Dia buat renovation baru, dan kemudian pada waktu itu beliau telah memperbaiki apa yang perlu daripada kawasan tempat tawaf. Maka kebanyakan ini beliau buat kerana kali terakhir dibuat ini adalah pada zaman pemerintahan Sultan Murad, anak kepada Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang kita baca semalam. Sebab itu kata penulis buku, maka sehingga saat itu ketika mana Raja Abdul Aziz mula menjadi pemerintah, Masjidil Haram hanya mampu digunakan untuk solat sekitar 50,000 orang sahaja. Sekitar 50,000 orang sahaja. Lalu sekitar 50,000 orang sahaja yang boleh solat di Masjidil Haram pada waktu itu. Belum lagi ada usaha-usaha untuk memperluaskan dengan perluasan yang lebih besar. Maka ketika mana telah bertambahnya jemaah haji, telah ramai orang ada kemampuan untuk datang haji, telah ramai orang mula ada kesedaran untuk datang haji, maka Raja Abdul Aziz pada tahun 1948, lalu usaha untuk beliau memperbaiki Masjidil Haram bermula daripada 1925, tapi bukanlah ambil masa bertahun-tahun, diteruskan satu persatu oleh beliau, oleh adik-beradik beliau dan juga oleh anak-anak beliau. Maka ambil masa bertahun-tahun. Contohnya daripada sudut mozaik tempat sa'i, daripada sudut, tapi bermula daripada tahun 1925. Maka pada tahun 1948, tadi 1925, pada tahun 1948, maka daripada sinilah telah adanya perancangan untuk memperluaskan Masjidil Haram, termasuklah Masjid Nabawi. Tapi bukan terus buat, tetapi pada waktu itu 1948 dah ada perancangan. Maka dah mula buat pada waktu itu kertas kerja, dah mula dipersembahkan kepada raja pada waktu itu cadangan-cadangan pada tahun 1948. Dan inilah berlaku dan berlarutan sampailah ketika mana beliau meninggal dunia, Raja Abdul Aziz, daripada keluarga Alu Saud pada tahun 1953 Masihi. Beliau meninggal dunia pada tahun 1953 Masihi. Seterusnya, berlakulah perluasan pertama oleh keluarga Saud. Maka kata penulis buku, setelah selesai penelitian untuk projek perluasan Masjidil Haram yang mana dimulakan inisiatif untuk mengkaji, untuk merancang, untuk mendengar pandangan bermula tahun 1948. Tetapi belum sempat apa-apa, telah meninggal dunia Raja Abdul Aziz pada tahun 1953. Maka pada waktu itu anak dia iaitu Raja Saud bin Abdul Aziz, maka pada waktu itu telah memulakan akan kerja-kerja yang perlu untuk pembesaran Masjidil Haram. Bilakah beliau bermula? Pada tahun 1955, lebih kurang 2 tahun setelah ayah dia meninggal dunia. Siapa? Raja Saud bin Abdul Aziz. Maka pada tahun 1955, Raja Saud bin Abdul Aziz pada waktu itu telah mula bahagian-bahagian yang mampu, sebab kos dia sangat besar.
Kos dia sangat besar dan perlukan kepada penelitian yang rapi. Kerana Masjidil Haram 24 jam ada orang. Setiap tahun, sepanjang tahun ada orang. Maka pada waktu itu bermula 1955. Maka bermulalah sedikit demi sedikit pembesaran perluasan Masjidil Haram. Yang mana projek ini memakan lebih daripada, kata penulis buku, memakan lebih daripada 20 tahun. Ada perancangan yang lama. Lebih memakan masa 20 tahun. Memerlukan pekerja lebih kurang 55,000 pekerja pada waktu itu. Yang mana masing-masing ada pada kepakaran masing-masing. Dan ini telah dibuat oleh keluarga bin Laden. Sebab itu kita nampak bin Laden terlibat banyak pada zaman Raja Saud bin Abdul Aziz, dan bermula daripada ayahnya Raja Abdul Aziz, perusahaan oleh syarikat bin Laden. Syarikat bin Laden telah banyak berjasa dalam pada waktu itu untuk pembesaran Masjidil Haram. Dan untuk projek perluasan pertama ini sahaja memakan masa 20 tahun daripada tahun 1955, dan taklah terus jadi macam zaman kita. Sebab itu pada awal tahun 2000 masih ada lagi, contohnya kawasan yang boleh turun ke Telaga Zamzam masih ada lagi. Ianya bukanlah masa contohnya tahun 1955 terus buat terus siap, tidak. Kita nampak orang nak bina satu perumahan tempat tinggal pun pada waktu itu ambil masa bertahun-tahun. Contohnya Shah Alam, daripada tahun bila mula dibangunkan sampai sekarang masih belum selesai pembinaan. Apatah lagi Masjidil Haram yang pada waktu itu nak diraikan orang yang datang, orang yang berada padanya. Dan para pemerintah, mereka sangat berhati-hati untuk tidak terus membuang akan apa yang telah dibuat oleh khalifah-khalifah yang terdahulu. Kalau kita perasan, banyak benda yang masih boleh guna, mereka sekadar pindahkan tempat. Mereka tak buang. Sebab setiap pemerintah ini ada dalam pemikiran mereka, kalaulah mereka berani buang raja-raja yang terdahulu punya punya jasa pada Masjidil Haram, punya binaan, maka itu akan menjadi alasan untuk raja-raja selepasnya buat perkara sama kepadanya. Dan dia nak dia punya usaha itu kekal di Masjidil Haram supaya boleh menjadi salah satu daripada amal jariah untuk dia. Sebab itu, sebagai contoh, zaman kerajaan Uthmaniyah, solat dibuat ikut 4 mazhab yang berbeza. Kalaulah sahabat tengok video-video yang lama, cuma saya tak sempat nak cari video-video yang lama, bagaimana solat 4 mazhab. Maksudnya ada kubah khas untuk mazhab Imam Syafi'i, ada kubah khas untuk imam daripada mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, dan waktu mereka berbeza-beza. Lalu siapa yang ini mereka ikut dahulu dan sebagainya, diraikan begitu. Lalu ada 4 kubah pada waktu itu di kawasan tempat tawaf, kerana waktu itu pun tak ramai orang yang datang. Maka walaupun zaman sekarang hanya ikut satu imam yang mana yang dilantik oleh pemerintah, namun binaan kubah itu masih ada. Cuma mereka pindahkan dan mereka bawa naik ke sutuh, bawa naik ke tingkat yang paling atas. Yang mana setiap pemerintah dia akan cuba sedaya upaya untuk tidak membuang terus binaan khalifah yang terdahulu, kecualilah kalau benar-benar dah rosak. Sebab kalau dia buat begitu, pemerintah yang selepasnya, raja yang selepasnya akan buang juga binaan dia. Lalu sebab itu, setiap pemerintah sangat-sangat meraihkan selagi mana elok. Sebab itu kita nampak ada binaan yang sebenarnya daripada kerajaan Uthmaniyah masih ada. Ada binaan yang daripada kerajaan Abbasiyah yang masih ada. Daripada tiang dia, daripada ukiran dia, daripada khat dia. Tak semua boleh dibuang begitu sahaja. Ianya sangat teliti. Ianya bukanlah macam kita renovate rumah kita, kita beli rumah daripada orang, kita runtuhkan, kita buat balik. Tak boleh begitu. Sebenarnya pada waktu itu ada caranya yang mereka cuba untuk meraihkan sebaik mungkin. Mana-mana binaan yang masih boleh dikekalkan, mereka kekalkan. Mana-mana binaan yang memang perlu diganti, pada waktu itulah baru mereka ganti.
Okey. Lalu sebab itulah perusahaan Bin Laden pada waktu itu mengerahkan lebih kurang 55,000 pekerja dalam tempoh 20 tahun, bermula daripada idea yang ada pada Raja Abdul Aziz lalu diteruskan oleh anak dia Raja Saud bin Abdul Aziz. Kemudian tak lama selepas itu datanglah Raja Fahad bin Abdul Aziz. Selepas daripada Raja Saud meninggal dunia, maka datanglah Raja Fahad, kata penulis buku. Maka Raja Fahad telah memerintahkan untuk membangun dan memperbaiki lantai tempat solat, iaitu dengan memberinya jubin yang dingin, maksudnya yang sejuk, dan dilengkapi dengan sound system yang elok dan juga pencahayaan yang elok. Maka daripada sinilah bermulanya pertukaran mozaik yang kita dah pernah kongsikan sebelum ini. Pertukaran mozaik di kawasan Masjidil Haram pada zaman Raja Fahad, yang kita boleh nampak pertukaran mozaik yang sejuk yang mereka ambil khas daripada salah satu bukit yang berada di Greece. Lalu bermulalah pada waktu itu fokus Raja Fahad, dia nak tukar seluruh mozaik dan nak letakkan mozaik yang pada waktu itu semula jadi sejuk, yang kita dah kongsikan pada sebelum daripada ini. Kemudian beliau fokuskan kepada sound system, kemudian beliau fokuskan pada waktu itu sistem percahayaan, dan beliau fokuskan pada waktu itu mesti ada air zam-zam dekat setiap ruangan masjid. Beliau orang yang pertama. Sebelum daripada itu, air zam-zam kena pergi dekat tempat dia untuk ambil. Tapi Raja Fahad dah mula pada waktu itu fokuskan mesti ada tong-tong air untuk diminum di bahagian-bahagian Masjidil Haram. Maka pada waktu itu, berapakah jumlah nilai untuk mozaik tersebut? Padahal bukanlah keseluruhan, ada fasa-fasa dia. Fasa pertama, mozaik yang dibawa khas, yang semula jadi sejuk itu. Maka kata penulis buku, pada tahun 1986, kos untuk mozaik, termasuklah pada waktu itu beberapa perkara yang difokuskan, menelan biaya pada tahun 1986 sekitar 300 juta rial. 300 juta rial itu dia punya kos dia untuk pada waktu itu menukar mozaik dan juga beberapa perkara yang lain di Masjidil Haram. Maka kosnya pada waktu itu 300 juta rial dulu, yang mana kalaulah zaman sekarang dah jadi lebih banyak. Tahun 1986, ianya pada waktu itu telah kos lebih kurang 300 juta rial. Namun bukan keseluruhan, sebab mozaik itu berperingkat. Mozaik itu berperingkat. Maka peringkat yang pertama telah menelan belanja 300 juta rial. Dan daripada zaman Raja Abdul Aziz, tahun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 1948, waktu itu yang boleh muat untuk solat hanya 50,000 orang. Kata penulis buku, pada zaman Raja Fahad pada tahun 1986, daripada 50,000 telah mula muat 105,000 orang dengan selesa. Kalau bersesak-sesak lebih ramai. Tapi daripada zaman ayah dia Raja Abdul Aziz, waktu itu hanya boleh muat 50,000. Tahun 1948. Pada tahun 1986, untuk jemaah yang solat, kita tak sebut tawaf, kita tak sebut kalaulah contohnya duduk rapat-rapat, tetapi untuk solat, maka telah muat lebih kurang 105,000 orang, terutamanya pada waktu puncak. Peringkat ini pada tahun 1986. Ianya bukanlah jadi sekelip mata macam zaman kita terus. Maka inilah peringkat demi peringkat daripada zaman Raja Abdul Aziz, yang mana 1948 sehinggalah zaman Raja Fahad yang datang selepas Saud bin Abdul Aziz, lebih kurang pada waktu itu tahun 1986. Kemudian perluasan yang lain yang dilakukan oleh Raja Fahad. Apakah lagi yang Raja Fahad telah buat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka Raja Fahad pada waktu itu telah merancang untuk membuat perluasan besar-besaran Masjidil Haram. Walaupun tak sempat zaman dia, tapi idea tersebut, tetapi lakaran tersebut telah mula dirancang dan dibuat pada zaman Raja Fahad. Yang mana insya-Allah kita akan sambung esok insya-Allah. Minta maaf kerana
ini last day PKP, dan kemudian akan ada PKPD, lalu ada beberapa urusan keluarga yang perlu diselesaikan. Sebab itu pagi tadi tak sempat, dan hari yang sekarang ni pun bekerja-kerja untuk buat perkongsian. Namun insya-Allah kita harap jam 6 petang nanti seperti biasa kita dapat berkongsi selama 30 minit dalam perkongsian hamba ilahi, insya-Allah. Moga-moga bermanfaat. Lalu kita ambil tadi daripada tulisan Dr. Muhammad Ilyas Abdul Ghani. Moga-moga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat pembelian buku korban yang akan didaurahkan pada 18 hari bulan 7, masih lagi dibuka, hari ini hari terakhir. Saya akan sharekan juga posternya kemudian. Dan juga kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk bersama dalam korban di Mekah, dialu-alukan, pendaftaran masih buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.